ataupun pelantikan ahli Suruhanjaya, banyak isu-isu tersebut telah saya sebutkan tadi. Tentang isu pasal 16 yang telah dibangkitkan tentang pelantikan, isu tata tertib anggota, itu kita perlu kekalkan daripada untuk diberhenti oleh Perdana Menteri. Ini adalah kerana untuk mendengar isu-isu berkaitan dengan anggota. Definisi anggota itu sendiri termasuklah pengerusi eksekutif yang dilantik oleh Perdana Menteri. Sebab itulah kita sarankan agar panel tata tertib itu turut dilantik oleh Perdana Menteri. Untuk fungsi pelaburan Suruhanjaya berkenaan dengan pasal 31, pelaburan hendaklah dibuat dengan persetujuan Menteri Kewangan. Jadi ada terdapat keperluan untuk mereka mendapatkan kelulusan daripada Menteri Kewangan sebelum mereka membuat pelaburan. Cuma saya nak jelaskan di sini, yang dimasukkan adalah pelaburan dalam konteks yang disebutkan tadi itu sebenarnya adalah pelaburan dalam industri penerbangan, bukanlah pelaburan yang dibuat oleh Suruhanjaya sendiri. Pasal 22 tentang pelantikan pengerusi eksekutif oleh Perdana Menteri, dan oleh itu sekiranya terdapat kekosongan, adalah wajar Perdana Menteri melantik mana-mana anggota untuk sementara waktu untuk menjalankan tugas sebagai pengerusi eksekutif. Dalam konteks kuasa untuk meminjam, adalah perlu dijelaskan sini adalah kuasa meminjam itu adalah untuk membolehkan Suruhanjaya menjalankan aktiviti-aktiviti ataupun fungsi-fungsi mereka, dan pinjaman adalah diluluskan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Kewangan. Jadi maknanya dalam konteks powers dengan izin untuk meminjam ini biasanya dilaksanakan untuk membolehkan mereka tide over dengan izin sekiranya ada terdapat kekangan kewangan sementara dalam operasi. Kuasa ini biasanya sama dengan diperuntukkan di dalam pelbagai Suruhanjaya yang telah pun diwujudkan sebelum ini. Untuk pasal 32 tentang tata cara kewangan, walaupun Suruhanjaya Penerbangan menentukan tata cara kewangannya sendiri, pasal 34 subsection 2 dalam undang-undang memperuntukkan bahawa akaun dalam kumpulan wang dan kumpulan wang perkhidmatan awam ataupun penyerta akaun Suruhanjaya dan laporan aktiviti-aktiviti mereka perlu dibentangkan ke Parlimen. Dan bagi maksud pembentangan tersebut, pasal 34 kurungan 3 dalam undang-undang menyatakan bahawa Akta Badan Berkanun dan kurungan akaun dan laporan tahunan 1980 Akta 240 adalah terpakai. Tentang isu yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat PJ Utara tentang antaranya lain isu tentang reference dengan izin kepada perkataan keuntungan. Kalau kita lihat dalam fungsi dalam section 17 kurungan A kurungan 2, ini adalah untuk mengelakkan persaingan yang berkesan. Maknanya kalau kita ikutkan dalam konteks persaingan ini, kadang-kadang wujudnya situasi di mana syarikat-syarikat penerbangan mengadakan predatory pricing dengan izin, di mana tujuannya adalah untuk membolehkan pesaing-pesaing mereka tidak berdaya maju dan tutup, dan selepas itu mereka akan memonopoli pasaran tersebut. Dan jadi biasanya reference kepada keadaan keuntungan itu untuk membolehkan industri ini berkembang secara sustainable. Jadi untuk mengelakkan isu-isu seperti predatory pricing. Terima kasih Menteri. Perkara predatory pricing telah pun disebut di mana dalam perkara pasal 53, di mana syarikat-syarikat tidak dibenarkan untuk, dalam bahasa Inggeris, abuse of dominant position,
dari segi predatory pricing dan lain-lain perkara. So kenapa pula kita perlu masih ada tekanan keuntungan dalam fungsi Suruhanjaya yang kita bimbang macam ni? Saya tak bimbang predatory pricing, that's good, that's fine. But saya yang bimbang kalau ada syarikat yang lemah bukan kerana predatory pricing, tetapi lemah dari segi efisiensi ataupun ada penyelewengan dan syarikat dan mengakibatkan syarikat itu mengalami kerugian, dan fungsi Suruhanjaya ini adalah untuk mencari jalan keluar bagi ataupun melindungi syarikat sebegitu. Terima kasih. Menteri, sesuatu yang berkaitan juga, Menteri. Kalau kita lihat, tujuan kita memperbadankan Suruhanjaya ini ialah supaya ada satu badan yang memainkan peranan regulator dalam satu industri yang begitu pesat membangun. Jadi saya nak tanya juga, sama ada model ini yang seperti mana yang telah digunakan menerusi SKMM, di mana spektrum, kuasa untuk menjaga spektrum dijadikan satu instrumen untuk mengumpul dana bagi negara ataupun Suruhanjaya itu sendiri. Bagi Suruhanjaya Penerbangan itu instrumen untuk membuat pendapatan kewangan itu ialah menerusi bahagian ke-8 yang disebut sebagai hak trafik udara, penguntukan slot, dan kalau kita masuk ke bahagian satu lagi di bahagian 4 yang menunjukkan semua pelesenan dan charge termasuk fee dan sebagainya. Jadi dalam rang undang-undang ini tidak disebut apa yang akan digunakan menerusi instrumen-instrumen tersebut, pelesenan, charge dan juga kuasa hak udara dan sebagainya, dan peruntukan slot itu. Apabila wang itu dapat dikumpul, bagaimana ia akan digunakan untuk memampankan perkembangan industri penerbangan di Malaysia sehingga Malaysia menjadi satu hub penerbangan yang begitu penting di rangkaian antarabangsa. Itu yang tidak disebut dalam rang undang-undang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Balik kepada isu keuntungan, kita perlu melihat secara keseluruhan dalam apa juga industri, untuk memastikan bahawa industri itu dapat menarik pelabur supaya industri itu dapat berkembang secara mampan. Secara jangka masa panjang adalah penting bahawa industri itu sendiri profitable. Sebab kalau kita benarkan satu situasi di mana over competition ataupun predatory pricing dan sebagainya, di mana keadaannya adalah terlalu punitif dan kos operasi terlalu tinggi, di mana mereka-mereka yang beroperasi dalam industri tersebut tidak mendapat keuntungan dan jangka masa panjang, ia tidak akan viable. Jadi kebolehan Suruhanjaya untuk menarik pelabur-pelabur untuk membuat pelaburan dalam industri penerbangan, sama ada dalam bentuk route dengan izin penerbangan ataupun aerodrom ataupun lapangan terbang, mungkin tidak tercapai. Itulah spirit dan intention yang disebutkan dalam subsection 17 ini. Ya, Menteri. Habis. Datuk Yang Dipertua, ada isu tentang yang berbangkit oleh Yang Berhormat Ketua Kerai dari segi isu fungsi, sekali lagi, Suruhanjaya ini dalam konteks pelebaran ataupun penambahbaikan di Departemen Penerbangan Kota Baru dan sebagainya. Itu merupakan isu-isu yang bakal diambil kira oleh kerajaan secara keseluruhan dalam pembangunan masa akan datang. Last question. Saya Dah habis? Dah habis. Ya, terima kasih. Pasal 1 hingga 34 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 35, pindaan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya, sila Menteri.
Untuk pengerusi, saya mohon mencadangkan bahawa pasal 35 Rang Undang-Undang dalam teks bahasa kebangsaan dipinda dengan menggantikan subpasal 2 dengan subpasal yang berikut. Subsection 1 tidak terpakai bagi orang yang dibenarkan untuk mengendalikan perjalanan berjadual ke atau dari suatu tempat di Malaysia di bawah terma-terma mana-mana perjanjian atau perkiraan yang dibuat oleh kerajaan. Datuk Pengerusi, pindahan ini bertujuan untuk menyelaraskan teks bahasa kebangsaan dengan teks bahasa Inggeris, dan pindahan ini adalah perlu untuk memastikan keselarasan antara teks bahasa kebangsaan dan teks bahasa Inggeris, yang mana subsection 2 ini memperkatakan tentang pengecualian kepada semua syarikat penerbangan asing daripada kehendak untuk mendapatkan lesen di bawah rang undang ini. Sebagai contoh, Etihad atau Emirates tidak dilesenkan oleh Suruhanjaya Penerbangan tetapi oleh negara yang berkenaan. Etihad dan Emirates sebagai contohnya dibenarkan untuk membuat penerbangan di Malaysia selaras dengan perjanjian perkhidmatan udara dua hala ataupun Air Services Agreement dengan izin yang telah ditandatangani dengan kerajaan Malaysia, dan selaras dengan dasar langit terbuka, perjanjian bilateral akan digantikan dengan perjanjian pelbagai hala ataupun multilateral oleh anggota ASEAN. Dan pindahan perlu dibuat kepada teks bahasa kebangsaan untuk memperuntukkan suatu skop yang lebih luas dan tidak hanya fokus kepada Air Services Agreement untuk menangani keperluan untuk meminda rang undang-undang apabila perjanjian dirunding semula, dan ini adalah seperti yang dinyatakan dalam teks bahasa Inggeris. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindahan oleh Yang Amat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Boleh. Terima kasih untuk Musi. Tak ada apa lagi. Kita menerima teks ini di atas meja kita. Betul ya, Musi? Ya. Ya. Dibaca oleh menteri tadi, tapi saya compare dengan apa yang dicatat dalam kertas ni lain bunyinya. So either the minister was quoting wrongly or the text is wrongly typed. Compare dengan apa yang saya ada di sini. 2. Subsection 1. Tidak terpakai bagi orang-orang yang dibenarkan untuk mengendalikan perjalanan berjadual ke atau dari suatu tempat di Malaysia mengikut terma-terma mana-mana perjanjian atau perkiraan yang dibuat oleh kerajaan. Yang dibaca oleh menteri itu di lain. Ya, jadi yang mana yang sebetulnya ni? Saya rasa saya baca yang sama. Bukan. Itu mesti. I can remember what you read. Subsection 1 tidak terpakai bagi orang yang dibenarkan untuk mengendalikan perjalanan berjadual ke atau dari suatu tempat di Malaysia, ya, di bawah terma-terma. You said di bawah terma-terma. The text say di mengikut terma-terma. Yang mana? Sila Yang Menteri. You have a copy of this on your table. You can. Ya, saya jawab Yang Menteri. Maaf, Datuk Pengerusi, Dia boleh baca semula. dalam teks ucapan ada kesilapan sedikit. Jadi saya bacakan, subsection 1 tidak terpakai bagi orang yang dibenarkan untuk mengendalikan perjalanan berjadual ke atau dari satu tempat di Malaysia mengikut terma-terma mana-mana perjanjian atau perkiraan yang dibuat oleh kerajaan. Ya, jadi nampaknya amendment ni nak di-amend lah ni.
Tak perlu lah Muhammad. Tak perlu. Tiga. Dia berbeza dengan apa yang kita dapat. Saya dah minta Yang Muhammad Menteri untuk betulkan balik ucapan pindaan. Kena ada notis lah. Kalau macam tu. Dah ni bidang Notis yang kita terima ni beza dengan apa yang kita uruskan, itu tidak mengikut kesilapan yang besar dan tidak disengajakan. Dalam undang-undang banyak titik pun tak boleh nak ubah. Ini pun ini salah ni. Saya minta Parlimen. Kita tidak, menteri tidak mematuhi. Tak payahlah, tak perlu. Kita balik, kena edar balik. Ya, tarik balik dan kita kita parlimen, tak boleh sia-sia macam ini. Ya, Muhammad. Kata pengurusi. Ya, Muhammad, saya dah minta ini parlimen. Ini parlimen. Jangan. Kalau ini parlimen ya Muhammad. Ya, ikut peraturan. Saya dah minta bila Yang Muhammad Kuala Krai bertanyakan sama ada teks itu sama dengan teks yang diedarkan, Yang Muhammad Menteri menjawab. Dan itulah jawapan Yang Muhammad Menteri. Bukan ada kesilapan yang besar. Ya. Dan Yang Muhammad betul. Saya belum habis lagi yang dibaca masih tidak sama. Saya belum habis lagi Yang Muhammad betul. Ya. Dan apabila saya minta Yang Muhammad Menteri untuk membacakan balik, Yang Muhammad Menteri telah membacakan semula dan memohon maaf di atas kesilapan teks yang asal ketika membacakan. Jadi itu jawapan Yang Muhammad Menteri. Saya nak berpuas hati Yang Muhammad. Datuk Pengurusi, satu soalan kepada Menteri kerana teks 35 subsection 1 dan 2 itu begitu berbeza di antara teks bahasa Melayu dan teks bahasa Inggeris. The context is completely different dengan izin. Jadi saya minta Menteri perjelaskan kerana subsection bahasa Melayu yang dibacakan oleh Menteri itu adalah bertujuan untuk syarikat-syarikat penerbangan luar negara seperti Etihad. Tetapi kalau dibaca dalam bahasa Inggerisnya 35 subsection 2, ini bermakna seperti yang saya sebut dalam ucapan saya tadi, bahawa mana-mana syarikat penerbangan atau orang yang memasuki yang ada kontrak perkhidmatan dengan kerajaan tidak memerlukan lesen. Itu adalah dua perkara yang sangat berbeza. Jadi sementara saya faham pindaan yang Menteri bawa dalam bahasa Melayu, minta supaya Menteri tengok kerana the context tersangatlah berbeza. Ini salah translation completely ni. Itu maksudnya kita tak boleh bulldoze tanya bil. Kita lebih baik kita tangguhkan meeting ini supaya kita betulkan. Kita tak lakukan justice kepada rakyat yang memilih kita. Bila kita tengah malam macam ni nak luluskan 4 lagi bil. Tuan Speaker, point of order. Ya duduk ya. Ya, Pucung. Tuan Speaker, point of order. Terima kasih. Peraturan berapa Pucung? 12 2 dan 3. Ya. Tuan Speaker, sekarang pukul 11:30 malam. Ya, itu saya faham ya. Tuan Speaker, ini bukan main-main Tuan Speaker. Ya, saya pun tak main-main dan kita tak main-main di sini. Tapi apa yang saya nak tahu adalah kenapa kita nak buat sekadar ini. Kita ada lagi 4 rang undang-undang yang perlu dibicarakan. Dan dinyatakan supaya ianya dibicarakan sampai habis. Maknanya sampai pukul 3, pukul 4 pagi ni. Ya. Lepas tu esok kita ada rang undang-undang yang cukup penting kepada semua, iaitu Akta Hasutan. So, kenapa ianya dibuat sekadar ini? Saya faham memang ada kuasa pada pihak speaker untuk extend sitting. Tapi ianya tidak masuk akal sekiranya kita sebagai Dewan Rakyat, kita nak bulldoze semua bil, duduk sini sampai pukul 4, pukul 5 pagi. Bagaimana kita hendak berhujah atau membawa hujahan yang bernas berkenaan dengan pindaan-pindaan ini? Ini undang-undang, ini parlimen, ini kita mengubah undang-undang yang akan ada kesan terhadap orang ramai. Saya rasa bila orang ramai mengundi kita ke parlimen,
dengan tujuan supaya kita dapat melihat dengan teliti undang-undang. Batu duduk batu. Debat dengan baik untuk apa ni? Batu duduklah. Untuk kebaikan negara kita. So bagaimana Tuan Speaker? Saya pun tengok Tuan Speaker pun duduk sana, I think 6 hours. Ya, Yang Hormat. Tapi kenapa kita perlu buat sedemikian? Itulah Yang Hormat, cukup Yang Hormat. Sebenarnya sehingga 5.5, tetapi sekarang kita mendebatkan if it is urgent. Okey, tapi apakah urgency? Kenapa kita bulldoze ini? Ini saya lihat satu trend yang tidak seharusnya diberikan. Tambahan lagi AG yang tak buat kerja betul-betul dalam drafting law ini. Ada kesilapan-kesilapan begini kita tak Cukuplah Yang Hormat Pucung. So saya rasa semua parlimen di sini juga setuju. I think we should stand up and say something. Why is this first class speaker? What do we want to do? Hanya diberikan kepada kita that law. 4-5 hari kita dapat berapa bil? Bahkan wajah Datuk Speaker, we have to consider this. Yang Hormat, mana kucing dan Yang Hormat yang lain, biar saya berusaha dengan Pucung. Ya, yang lain duduk diam. Yang Hormat, ya, yang lain duduk. Yang lain duduklah Yang Hormat. Ya. Ini kuasa speaker. No, this is kuasa. Duduk. Yang Hormat. Ya. Yang lain duduk Yang Hormat. Speaker, saya sudah tidur. Balik untuk diedah semula. Menteri masuk. Semua orang letih lah. Kita akan pindah selepas itu. Yang Hormat duduk. Yang Hormat duduk. Ya. Ya, duduk. Ya, saya nak berusaha dengan Pucung. Yang Hormat. Ya. Betul bisa sepuluh. Okey. Jinabat tangan tak ada lah. Ini masalahnya. Duduklah Yang Hormat. Padahal duduk. Sepatutnya berdiri. Yang Hormat patuh duduk. Itu pandan besar tidur. Ya, seputih duduk. Ya, seputih. Tengok separuh sudah tidur. Okey. Yang Hormat tadi dah sebut peraturan 12.1 memang kuasa speaker, dan pertanyaan Yang Hormat sendiri yang menjawabnya. Sila Yang Hormat Menteri. Cukuplah Yang Hormat, cukup. Tak payahlah berdetik-detik Yang Hormat. Cukuplah Yang Hormat. Cukup. Ya. Ya. Datuk. Ya, Yang Hormat Pucung, saya dah buat keputusan, mesyuarat kita diteruskan. Ya. Saya belum buat pertanyaan lagi. Saya dah faham dah Yang Hormat, cukup. Sila Yang Hormat. Tuan Speaker, ini menjadi masalah dia. Saya rasa ini satu perkara yang penting. At least listen to me. Saya minta sebab kenapa ia dijalankan sedemikian, Tuan Speaker. Saya Cukuplah Yang Hormat. Tuan Speaker, di bawah aturan 12.2, Tuan Speaker ada kuasa. Ada kuasa untuk suspend sitting of parliament. Saya nak tanya Tuan Speaker, kenapa tak perlulah Yang Hormat, tak perlu macam ni Yang Hormat. Ya. kita tak boleh buat, kita tak boleh bahas? What is the purpose? Yang Hormat membersahkan kuasa saya. Yang Hormat. Tapi kita Yang Hormat tak boleh bahaskan. Ya. Sampai pagi ni bahas lah. Ya. Sampai pagi ni bahas. Mana nak bahas begini? Cukuplah Yang Hormat. Ya. Sampai pagi ni bahas lah. Mana? Ya, Yang Hormat. Duduk diamlah Yang Hormat. Ya. Ya. Tuan Speaker, biarlah kita bertanggungjawab. DM mana bahas? Dia mau lulus ke? Dia bahas ke? Lulus ke? Tak suka. Tutup mata. Yang Hormat, sekali lagi batu. Yang Hormat. Yang lain diam. Yang Hormat diam. Yang Hormat. Yang lain duduk. Bagaimana kita menjahkan? Ya. Saya sebut sekali lagi. Saya dah buat keputusan Yang Hormat. Saya dah buat keputusan mesyuarat kita diteruskan. Okey, bagaimana kita tak boleh baca? Siapa yang berdegil-degil? This is
peraturan 42. Ada peraturan 44. Ada peraturan 42. Ada peraturan 44. Ya. Okey. Saya ingatkan. Ya Mamat lain duduk. Ya Mamat. Okey, Puchong, Padang Serai, Batu, Kelang dan lain-lain, saya ingatkan sekali lagi, saya tidak akan teragak-agak ikut peraturan 42 dan 44. Jangan salah punya. Datuk Speaker jangan punya salah punya. Bukan yang mana kemudian di balik standing order. Jangan kemudian di balik standing order. Yang mana saya tanya, saya kena hukum. Ya, saya sebagai ahli parlimen, saya nak bawa perkara ini. How do you debate all this? Yang mana ini undang-undang ini bukan memang ini undang-undang. Yang mana yang lain duduk. Ada Puchong, sila Puchong. Ya, sila Puchong. Ya. Ya. Ya Mamat. Ya. Saya bangkitkan isu ini kerana saya khawatir. Kalau Terengganu kapal seperti Menteri kurang ajar dengan saya kurang ajar balik dengan dia. You don't tell me salah. Ya, cukuplah Ya Mamat. Okey. Ya Mamat, ini Ya Mamat lain duduk diam. Kapal. Ini orang muda bersabar sikit. Ya Mamat lain, Ya Mamat sebelah kanan, Ya Ketua pun duduk Ya Mamat. Duduk Ya Mamat. Saya nak berusaha dengan Puchong, lepas tu sebab keputusan saya adalah muktamad. Okey. Jom. Ya. Ya sila. Saya sebut tadi. Ya. Ini mic pun sudah tak boleh pakai lah pukul 12. Datuk. Ya, sila. Baling, ada masalah ke Baling? Baling, why don't you just keep quiet for a change? You're fed up of hearing your voice lah. Datuk Speaker, saya nak tanya. Bila kita membawa usul untuk kita panjangkan sesi pendengaran, sesi parlimen. Come on, members of parliament from the other side also. Apa ini? Sampai pukul 12. Ya Mamat. Ya sila Ya Mamat. Ya Mamat, sila berurusan dengan speaker sekarang. Yalah, tapi jangan ugut saya. Ya. Minta jangan diugutkan. Tadi diugut dengan 44. To me it doesn't matter. Kalau nak suspend. Tapi saya nak sebut di sini, tujuan saya bangkit adalah untuk tanya. Tuan Speaker, do you have a conscience? Itu soalan dalam hati saya sebagai ahli parlimen. I have a conscience, and saya tanya soalan ini. Tak payahlah. Ada orang di luar yang duduk di dalam cafeteria yang tak tahu apa bil yang dibahaskan sekarang kerana mereka tak tahu what is actually being said in this dewan. Sekarang pukul 12. Kenapa kita perlu teruskan dengan debate ini sehingga saya dah faham dah. Cukup Ya Mamat. Bukan cukup, saya tengok Ya Mamat, cukuplah, saya dah faham. Cukuplah, saya dah faham. Faham apa? Saya tanya soalan saya begini. Kalau tidak ada asas yang baik untuk kita mempercepatkan, kalau tidak ada asas untuk kita duduk di sini sampai pukul 4 pagi, kenapa asas? Ada betul yang saya nak tanya. Ya Mamat. Saya tengok sehingga menteri pun buat kesilapan. Apalah. Kalau malas balik rumah. Kalau ini yang saya buat. You jangan menteri. Cukup betul. Menteri buat kesilapan. Cukup betul. Kalau Pakatan Rakyat tidak sebut tadi kesilapan itu. Cukuplah betul. Orang-orang backbenchers itu semua tak tahu. Cukuplah. Kita yang bangkitkan.
Cukuplah Yang Amat Pocong. Saya dah faham. Just bulldoze everything through. Ya. Inilah first class parlimen yang kita sebut. Speaker, with due respect, first class. This is not the way. Okey, cukup Yang Amat. Terima kasih. Speaker. Ya, Ketara. Ya, Ketara. Ya, rataran berapa? Saya nak tanya Tuan Speaker. Kenapa tiba-tiba perkara ini berbangkit? Tidakkah perlanjutan perbincangan ini diputuskan berdasarkan kepada usul yang telah dilakukan? Saya faham, kita pun kesian juga dengan pembangkang. Bila tak ada ketua macam itulah, dia tak ada ketua pembangkang, dia mengantuk secara tiba-tiba. What kind of a standard? What kind of a standard? Ya, cukup Yang Amat, cukup. Yang Amat. Cukup. Saya nak layan Sungai Siput. Lepas Sungai Siput, Menteri jawab. Ya, Sungai Siput. Peraturan mesyuarat saya Sungai Siput. Mana boleh? Ya. 80A Ya. berkenaan dengan menghinakan parlimen. Ya. Bila kita debate macam ini lewat-lewat, artinya pihak yang buat keputusan ini actually tak perlu idea daripada parlimen lah. Hanya mau rubber stamp saja. Pada masa ini kita lagi bawa buku-buku ini untuk saya kasihan pada negara kita dan undang-undang yang kita akan luluskan. So saya rasa macam ini kita pergi selepas 12 malam, mana kita akan bahas, mana kita akan ambil masa, mana kualiti dia. So ini penghinaan pada parlimen. Jadi saya rasa pihak yang buat keputusan menghabiskan 8 buah bil malam ini, sangat ultimnya you tak respect parlimen lah. Okey, Yang Amat. Kita bincang ke tak bincang ke, kita faham, not important. So saya boleh apa ke cara dia, kita dapat tahu siapa buat keputusan ini. Cukup Yang Amat. Sungai Siput cukup. Bukan saya mau tengok apa cara kita cukup rujuk masalah. Policy says here we can Yang Amat, saya berpendapat tiada pelanggaran di bawah 80A. Ya, Yang Amat, teruskan. Terima kasih untuk mengisi yang diedarkan ada 2 muka surat, 1 dan 2. Muka surat 1 teks bahasa kebangsaan, itu yang betul. Yang teks 2 yang ada sedikit kesilapan, yang English language text yang perkataan D itu saja. Tapi yang teks bahasa kebangsaan yang ada di depan ahli-ahli yang berhormat semua adalah yang betul. Yang saya dah bacakan tadi. Pasal 35 seperti yang dipindah jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Seterusnya. Datuk Speaker. Ya, seterusnya. Bagaimana kalau dah ada silap? Kita boleh main luluskan begitu saja. Dah dibetulkan Yang Amat. Terjemahan dah lagi. Yang Amat. Cukuplah Yang Amat. Bagaimana ni? Boleh cincai je ke? Ni parlimen cincai ke? Dalam bil yang kita setuju biru ni, saya tidak betul. Parlimen wajar. Bukan isu ni. Datuk Speaker, yes, Bukan isu betul. Isu yang dibangkit oleh pandan ialah teks translation dalam kertas biru. Susah sangat. We are serious here, bukan main-main. Bahasa kebangsaan macam ni. Yang Amat. English language text macam Ahli-ahli Yang Amat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Amat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju pindaan disetujukan. Kamu patail. Ni menghina parlimen lah kalau macam ni. Kesian kamu patail. Ya.
Boleh bagi? Janganlah macam-macam ni. Kalau dah salah. Setuju. Kalau apa ni? Setuju. Permintaan untuk belah bahagian. Tak ada, apa ni? Boleh bagi? Permintaan untuk belah bahagian. Okey. Ya. No, it's just Okey, ada yang mohon maaf kerana lebih daripada 15 orang bangun meminta diadakan belah bahagian, maka mengikut peraturan 44 saya memerintah supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Setiausaha sila bunyikan lonceng selama 2 minit. Tak ada, siapa minta? Oh, tak ada minta belah bagi. Alright, tak ada minta belah bagi, tak apalah. Lebih suara yang bersetuju lah pindaan disetujukan. bagi benda yang tak betul. Benda yang salah. Pasal 35 seperti yang dipindah jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Point of order. Pasal 36 hingga 105. Proceed, Yang Hormat.